Okay, Assalamualaikum. Jom kita tengok soalan past year November 2020. Okay. So tajuk dia maklumat berikut diambil daripada buku catatan Khaira Trading untuk Oktober 2020. Okay. So ini adalah penyata bank bulan Oktober. Okay, ada tarikh, butiran, okay, RM. Okay, yang ini bahagian debit, yang ini adalah kredit. Okey. Dan ini adalah baki. Okey, dekat penyata bank account ni, penyata bank, okey, kita kena tengok tarikh dia yang 31, dia adakan charge bank kan. Okey, lepas tu baki akhir dia. Awak tengok yang baki akhir. Ini adalah baki akhir dia sekali baki akhir 7466. Okey. Lepas tu tengok sebelah pula, ini adalah buku tunai Khaira Trading. Okey, ini adalah buku tunai bahagian bank account yang Khaira Trading buat. Okey. Yang ini penyata bank yang bank account yang pihak bank buat penyata ni. Okey. Dalam buku tunai siapa buat? Kita, Khaira Trading yang buat. Okey. So tengok baki dalam akaun bank kita, baki akhir HB, baki akhir 8326. Okey. Tak sama. Sepatutnya baki akhir buku akaun buku tunai ni kena sama dengan baki akhir 7466. Tapi sebabkan dia tak sama, sebab itulah kita kena buat pelarasan buku tunai. Yang kedua, kita kena buat penyata penyesuaian bank. Okey, penyata penyesuaian bank bermakna kita nak kena samakan baki akhir untuk buku tunai kena sama dengan baki akhir dekat dalam penyata bank. Okey. So kena ikut yang mana? Buku tunai ni kena ikut yang baki akhir 7466. Okey. 7466 baki akhir dalam bank. Okey. So Khaira pun kena buka buku tunai, amount kena sama baki akhir dia 7466. Okey. So macam mana cara dia? Kita kena buat pelarasan bagi buku tunai, and then yang kedua penyata penyesuaian bank. Okey. So jom kita buat dulu. Okey, yang pertama kita nak buat pelarasan buku tunai. Okey, buat garisan, and then the account. Okey. Kita ambil baki awal, kita letak dekat bahagian debit ni Baki apa yang kita ambil? Ni, baki akhir ni. Baki HB 8326 yang kita letak kat sini Baki awal 8326. Okey. Kenapa? Ni yang salah ni kita ambil 8326 ni. Sebab kita nak buat pelarasan, sebab dia salah. Okey. So lepas tu jom kita tikkan. Okey. Bahagian debit penyata bank ni, okey, segala amount yang dalam debit ni awak kena tikkan dia, and then make sure dia muncul dekat bahagian kredit. Okey. Ini dekat beg buku tunai, debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. So kita akan dapati amount yang di bawah bahagian debit di dalam penyata bank akan muncul dekat bahagian kredit buku tunai. Okey, so jom kita cek satu-satu. Okey, cek 317853 berharga RM1000. Okey, 3853. Okey, ada tak dalam ni cek 853 bahagian belakang ni? Tiada. Okey. So kita kena notekan kat sini, dekat dalam
853 tak ada yang bernilai RM1,000. Okey. Kat sini dah ada. Okey. Very good. Okey, kalau kita tak ada dekat bahagian buku tunai, okey, sebenarnya kena ada 1,000 tu. Okey. Cek 1,000 tu dah masuk tapi dekat bahagian buku tunai tak ada. Okey. So, you kena letak dia dekat bahagian kredit. You kena letak cek figure 17853, harga dia 1,000. Okey, sebab kat sini ada. Dekat bank ada 1,000 debit. So, wajiblah dekat buku tunai kita akan rekod sebelah kredit. Next. Deposit. Tak ada. Okey, deposit kat sebelah kredit. Kita tengok cek 317,854, 7,5. Ada ke tidak? Ada. 317,854, jumlah dia 7,5 ada. Okay, cek lagi. Pindahan kredit. Okey, kita jangan tengok. Kita tengok seterusnya. Cek 317,855. Okey. 500. 317,855, 500. Okey, ada tak? 317,855, 500. Ada. So, kita tick kan. Kalau ada, kita tak perlu buat apa-apa. Okey. Then, cek 317,856, 1960. 317,856, 1690. So, bermakna kat sini dia salah amount. Okey. Sepatutnya kita kena ikut follow yang dalam bank ya. Okey, dalam bank 1960. Okey, kita tersalah rekod. Khaira tersalah rekod dalam buku tunai. Dia rekod 1690. So, kalau yang tersalah rekod tu macam mana cara dia? Okey, berapa beza dia? 1960 yang sepatutnya dia kita salah tulis 1690. So, ada berapa amount yang kurang? 270. Okey. So, sepatutnya 270 ini, okey, 1960 yang betul. Kita tersalah rekod 1690. So, berkurang sebanyak 270. So, disebabkan kita berkurang sebanyak 270, so bermakna kita kena rekod dekat buku tunai. Okey, 270 tu kita dah terkurang kredit. Okey, kelas, kita dah terkurang kredit. Jadi bermakna kita kena rekodkan kredit sebagai error ataupun kesalahan error. Okey, sebab apa kita letak sebelah kredit? Sebab amount yang dekat dalam soalan tadi tu, dekat dalam penyata bank tu 1960 tu, dia dekat bahagian debit. Dia muncul dalam bahagian debit bank. So, dekat buku tunai mesti kita kena rekod sebelah kredit. Kita dah rekod tapi salah, kurang sebanyak 270. So, awak kena letak error kat sini 270. Okey. Dan awak kena doublekan error tersebut. Okey, another 270. Okey, kenapa? Supaya okey, awak dah terkurang kredit tadi. So, kita tambahkan 270 dah terkurang kredit. And then kita nak keluarkan yang kita dah tersalah tadi. So, kita kena kita kena write off ataupun kita nak sama balance kan. Sama balancekan buku tunai tersebut. So, kita kena debit, rekodkan error tu 2 kali lah. 270. Okey, barulah boleh sama. Okey, amount tu. Faham 270 ni?
Mana dapat 1960 tolak dengan 1690. So kurang sebanyak 270. So kita kena record kad kredit 2 kali, double. Okay, follow je. Okay, record 2 kali dekat double. Okay, siap untuk seterusnya pula. Cek tempatan. Okay, cek tempatan ni kredit, kita jangan tengok. Dividen pun kredit, deposit pun kredit, kita jangan tengok. Okay, cek seterusnya. Cek 317 857. Okay, kenapa? Okay, ni ingat kenapa kita nak akan record dekat sebelah kredit nanti? Sebab kita nak kena tengok penyata bank sebelah debit. So kita akan record dekat dalam buku tunai kredit sebab dia bertentangan. Faham kelas? Sebab dia bertentangan. So kita tengok cek 317 857 850 ada tak? Cek 317 857. Okey, ada 800 setengah. So amount pun sama, cek pun sama, so tak ada masalah. Okey. Yang seterusnya, charge bank RM10. Ada ke tidak kita record dekat sebelah kredit? Charge bank RM10, RM10 tak ada. So jadinya kalau tak ada dekat buku tunai ni, kita kena tambahkan dia. Okey, charge bank kena recordkan dekat sebelah kredit juga. Okay, kita dah tahu, kita dah tengok dekat bank sebelah debit. So wajib kena ada dekat dalam buku tunai sebelah kredit RM10. Okay, dah settle. Tadi kita tengok semua sekali yang ada dalam debit debit penyata bank, tapi tak ada dekat dalam kredit buku tunai. So kita dah settle. Lepas kita dah tengok dekat penyata bank sebelah debit, so sekarang ni kita tengok dekat buku tunai sebelah kredit ni, ada tak amount yang tak ada lagi kita record? 700 setengah dah ada, 500 dah ada, 16 dah ada, 800 setengah dah ada. Ni 317 858 1240 Alan. Yang ini ada dekat dalam buku tunai. Okey, 13317 858. Tapi dekat dalam penyata bank ni tak ada. Okey, 317 858 tak ada. Yang berharga 1240 ni tak ada. Tak ada dalam penyata bank. Okey. So ini bermakna kalau dalam buku tunai ada tapi dalam penyata bank tak ada, okey, ini namanya cek. Okey, yang ni. Okey. Nama dia adalah cek belum dikemukakan. Okey. Maknanya kita dah keluarkan dalam buku tunai, dah keluar. Okey. Cek belum dikemukakan. Kita dah keluarkan dah, kita dah bagi dah dekat Alan 1240. Okey, 1240 dekat Alan. Tapi Alan tak pergi bank. Sebab tu dekat bank bahagian debit tak ada nama Alan lagi. Alan tak pergi datang untuk cashkan duit tu, cek tersebut. So itu adalah cek belum dikemukakan. Okey, kalau dalam penyata bank tak ada, dia adalah cek belum dikemukakan. So cek belum dikemukakan, kita akan tambahkan dekat bahagian penyata penyesuaian bank. Okey, ingat kita belum siap lagi ni Yang B kita akan buat penyata pelarasan bank. Okey, kita garis. Okey, kita ada RM. Okey, so dekat awal ni kita tengok format dia satu-satu. Baki buku tunai selepas dikemas kini. Okey. Okey, baki buku tunai selepas dikemas kini ataupun selepas pelarasan, sama je. Okey.
Ni nanti kita ambil daripada jawapan kat atas ni. Okey, kita letak. Okey, tapi sebelum tu kita tambah je. Buat tambah. Okey, cek belum dikemukakan. Okey, untuk cek yang belum untuk cek yang belum dikemukakan kita gariskan. Okey, cek dari mana tadi? Dari Allen. Okey, Allen Company 1240. Okey, so kat sini Allen Company 317858. Okey, kita kena tambahkan. Okey, so kita tambah je dekat tengah-tengah ni 1240. Okey, untuk Allen. Okey, so kalau tak ada dekat dalam penyata bank, okey, ni 858 tak ada, so dekat penyata pelarasan bank kena tambah Allen Company 1240. Nama cek dia cek belum dikemukakan. Okey, so next kita tengok ada lagi tak yang ada dekat dalam soalan ni tapi tak ada dekat dalam bank. Okey, 859 insurans 200.5. Okey, sepatutnya kita dah bayar insurans, kena record dekat penyata bank. Ni pun tak ada. Okey, so 317859 pun tak ada dalam penyata bank yang berharga 250. Okey, tak ada dalam penyata bank. Nampak? Okay. Kalau tak ada dalam penyata bank, kita kena buat apa kelas? Kita tambahlah dekat penyata pelarasan bank. Tambahkan insurans nombor cek dia 3717859250. Okay, ada lagi tak yang tak ada? Okay. Semua kita dah tick, semua kita dah tengok. Kat sini pun sama. Dekat bahagian debit penyata bank kita dah record semua, kita dah tanda, dan apa yang tak ada pun kita dah masukkan dalam penyata pelarasan bank. Okey, settle dekat sebelah debit. Okey, kita ada macam ni. Kita ada 1270 dengan RM10. Okey, so dekat penyata pelarasan bank kita ada tambahkan dengan cek belum dikemukakan 1240250. Okey, lepas tu kita tengok pula bahagian kredit. Okey, so bahagian kredit ni kita nak tengok setiap satu bahagian kredit ni kena sama dengan bahagian debit dalam buku tunai. Okey, so kita nak samakan. Okey, so tengok amount yang pertama adalah 886, iaitu deposit 886. Ada tak kat sini deposit dekat sebelah debit? Okey, jualan 886. Yeay, ada. So kita tikkan dua-dua tempat. 886 kita tik, dekat buku tunai kita tik, dekat penyata bank pun kita tikkan. Maknanya dua-dua tempat ada. Okey, yang kedua pula, okey, kita tengok bank dulu yang utama. Okay. Lepas tu 1290 pindahan kredit. Ada tak amount 1290? 1290 ada. Okay, kita tik juga, maksudnya tak ada masalah lah. Okey, settle lah benda tu. Okey, kalau dua-dua tempat ada. Okey, lepas tu kita cari dekat bank pula lagi. 2140. Apa-apa you kena utamakan kita check dekat bahagian bank dulu yang penting. Okey, yang penting kita kena check dekat bahagian bank dulu. Okey, 2140 check tempatan. 2140 ada tak dekat dalam debit ni? 2140, yes, ada. Dekat penyata buku tunai ada, dekat bank pun ada. Okey, lagi apa? Dividen 530. Ada ke tidak dekat dalam debit? Dividen 530
530. Tak ada. Tak ada dalam buku tunai. Dividen 530 tak ada kelas. Okey. So kat sini ada. Dekat dalam buku, dekat dalam bank ada. Dekat dalam debit buku tunai tak ada. So kalau tak ada dalam buku tunai, awak nampak tak? Tak ada buku tunai, kena buat dekat dalam buku tunai. Okey, kena masukkanlah dividen. Okey, berapa jumlah dia? 530. Yes, settle. Tengok balik dekat bank 1210. Ada tak kita dapat deposit 1210? Okey, ada dalam ni ada 1210. Ada dekat sini, settle. Okey, 1210. Okey, nampak 1210 ada. Amount 1210 ada tak? Ada 1210. Okey, kita dah selesai tengok dekat bahagian bank, semua dah ada, settle masalah. Okey, lepas tu kita tengok dekat dalam buku tunai, ada tak yang kita belum write? Okey, baki ni tak payah write lah. Okey, 886 kita dah write, 1290 kita dah write, 2140 kita dah write, 1210 kita dah write, tapi kita tak write dan Liam dengan Caesar. Macam ni. Yang ni kita tak ada write Liam dengan Caesar, 800 dengan 1800. Kita dah record dekat debit. Bermakna kita dah record kat debit, tapi dalam kredit bank tak ada. Tak ada Liam dengan Caesar. Okey, kat kredit ni tak ada Liam dengan Caesar. Sebab kita kena tahu dua-dua tempat kena ada. Debit dah ada dekat sini Liam dan Caesar, dekat kredit bank pun kena muncul Liam dan Caesar. Kenapa bank belum kreditkan lagi cek tersebut? Okey. So itu bermaksud ni cek yang belum ataupun deposit yang belum dikreditkan. So bank yang salah. Deposit tu belum dikreditkan. So bila bank yang salah, kita akan record dekat penyata pelarasan bank. Okey, kita kena tolak dia. Okey. Deposit belum dikreditkan. Maksudnya dekat dalam bank belum ada amount yang kita dah debit tadi. Okey. Belum ada lagi. Okey. Dalam buku tunai dah ada dah Liam dengan Caesar. Tapi dekat dalam penyata bank dia belum lagi muncul. Okey, dia belum dikreditkan lagi. Okey, amount tu dia belum kreditkan. Kita dah bayar dah dekat dia. Tapi dekat dalam penyata bank dia belum muncul. So jadinya awak kena letak dekat sini cek deposit belum dikreditkan, namanya Liam dengan Caesar. Okey, Liam dengan Caesar ni berapa amount dia? 800. Tak nampak tak? 800 dengan Caesar 1800. So you masukkanlah Liam 800. Okey, Caesar 1800. Okey, ni kita tolakkan. Okey. Deposit belum dikreditkan. Dalam penyata bank dia belum record sebelah kredit. So kita tolong recordkan sebelah kredit penyata pelarasan bank. So kita kena tolakkan. Okey. Dah settle, tengok semua tik-tik semua, dah tak ada apa-apa dah yang you kena buat. Okey. Dan kita tengok last sekali. Kita kena tutup pelarasan buku tunai kita. Okey. So maknanya sebelah debit you ada amount 8326 dengan 530, sebelah kredit ada 1270. Okey. So daripada tengok ni, kita tahu bahagian debit lagi banyak, betul tak? So kita tambahkan
8326 you campurkan dengan 530. So you dapat 8856. So totalkan kat bawah ni 8856. So sebab dia yang paling banyak, dua-dua sebelah kredit dan debit kena buat lah 8856. Okay, so ini yang paling tinggi kan. So maknanya yang berkurangnya dekat sebelah sini. So 8856 tu tadi awak tolak dengan 1000. Tolak yang sebelah kredit 1000. Tolak lagi dengan 270. Tolak lagi dengan 270. Tolak dengan RM10. So dapat 7306. So baki akhir awak, baki HB awak adalah 7306. Okay, serta 7306 ni awak letak dia dekat bahagian ni, pelarasan bank ni. 7306 ni awak transfer dia dekat dalam baki buku tunai ni. 7306 ambil dekat sini, letak sini 7306. Okay, lepas tu you dapat 7306, you kena tambahkan dengan yang Allen dengan insurans tadi. Okay, tambahkan dengan 1240 campur 250. So you dapat kat sini, Amma bila dah tambah dapat 8796. So tolak pula dengan Liam dengan Caesar. Tolak 8796 tolak 800 tolak 1800. Alright class, sorry. Okay, tadi ada sedikit kesilapan. Okay, di bahagian gelap pula. Okay, dekat bahagian, okay, ingat tak tadi yang ni lah, check 317853 ni. Okay, ini sebenarnya kita tak perlu masukkan dekat bahagian atas ni ya kelas. Sebab apa? Awak tengok ini cek 317853. Okey. Kalau dekat dalam buku tunai kita hanya ada cek 317854. So kita akan bermula daripada cek 317854. So ke bawah daripada 854 ni kita tak akan record lah dekat bahagian, kita tak akan record benda ni dekat dalam pelarasan buku tunai. Okey, walaupun dekat dalam pelarasan buku tunai tak ada. Okey, so kita kena delete lah yang ni tadi, tak perlu. Okey, and another one, you should put an error for debit pelarasan buku tunai 270 ni dekat bahagian debit. Okey, ada tadi dekat buku tunai kredit ada error 2 kan, 270. Okey, kita kena balancekan dengan dekat debit pula 270. So supaya dia debit dan kredit ni akan balance, and then kita tambah error 270 dekat sebelah kredit yang menunjukkan jawapan amount yang betul. So kalau ada error amount, you kena ni lah, kena mula-mula kalau you kena balancekan dulu, balance off dulu, write off dulu bahagian debit. That's why debit kita kena letak 270. Okay, and then credit 270, and then baru kita buat yang betul punya amount. Kita kena tambah lagi dekat sebelah kredit 270. Okay, so jelas kenapa check 317853 ni kita tak masukkan, disebabkan kita bermula dekat dalam buku tunai ni, cek kita bermula dengan cek 317854. So kalau kita ada dekat dalam bank ni cek 317853, so kita tak perlu masukkan sebab 53 ni dah bawah 854 ni. Okey, kalau 854 ni bolehlah kita ambil. Okey, 855, 856 ke atas daripada cek 854 tu boleh. Okey, so disebabkan 854 tu bawah 853, so kita tak akan ambil lah, amount 1000 tu. Okey,
Okay, so jom kita cari pelarasan buku tunai amount yang sebenarnya. Okay, jom kita calculate. Okay, 8326 campur 530 campur 270. So dapat 9126. Okay, 9126. Amount dekat hujung pun kita kena letak 91226. Okay, lepas tu kita tolakkan dengan 9126 ni, kita tolak dengan 270. Tolakkan dengan 270. Tolak dengan 10. Okay, you dapat berapa? Okay, 8576. 8576 dia punya baki HB. Okay, baki HB ni yang kita akan bawa bawah, and then kita letak kat sini. Transfer dekat dalam penyata pelarasan bank 8576. Okay, so lepas tu you dapat 8576, you campurkan dengan 1240, campurkan dengan 250. Okay, sebab ni tambah ya, tambah, you dapat 10066. Okay, 10066. Okay, nampak 10066. Lepas tu 10066 ni you tolakkan dengan 800 dan 1800. Okay, so dapat berapa jawapan dia? 7466. So dapatlah jawapan dia kat sini, 7466. So 7466 ni adalah kita punya, apa nama dia? Sekejap baki. So ini 7466 ni adalah baki seperti di penyata bank. Okay, so cuba tengok penyata bank tadi berapa amount dia. Nampak penyata bank tadi berapa? Penyata dia 7466. Baki akhir penyata bank, baki akhir dia 7466. So bermakna you dah buat penyata pelarasan bank. So dapat tak bank 7466? So jawapan awak, inilah jawapan dia. So jawapan awak betul, correct answer. Okay kelas, jawapan dia saya dah bagi dekat dalam dalam group WhatsApp kan. Okay, thank you kelas.